Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, saya Zura binti Ahmad. Kami ini berempat, empat yang saya kenalkan dulu kawan-kawan saya. Nurul Natasha, Nurul Akilah dan Nolisa Malia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Asri kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Memang setinggi-tinggi terima kasihlah sebenarnya ambil masa di kesibukan jadual tugasan Tuan Nasri ini. Sudi juga terima kami untuk menyempurnakan tugasan kami lah. Kami daripada semester 2 untuk mata pelajaran komunikasi. Untuk melengkapkan ni kami memerlukan input daripada Tuan sebagai melengkapkan tajuk kami iaitu mengenai komunikasi, masalah komunikasi antara pegawai atasan dan staf bawahan. Tuan boleh kongsikan sikit latar belakang Tuan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua sekali. Okey. Saya Muhammad Asri bin Muhammad Fazil selaku Ketua Unit Penguatkuasaan di ADK daerah Kebang Basu ni. Baru bertugas di ADK Kebang Basu ni tahun lepas barulah. Saya berkhidmat di dalam ADK ni sejak baru 15 tahun. So sebelum ni saya bertugas di ADK daerah Penang lah. 14 tahun di ADK daerah Penang. Adalah sedikit pengalaman pahit dan manis tu handle anak buah kita ni lah. Sudah berkahwin, mempunyai 2 orang anak lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Asri. Okey, tanpa melengahkan masa, kami tak mau buang masa Cik Asri banyaklah. Cik Asri pun sibuk tugasan hujung tahun ni sebelum tutup buku. Okey, saya persilakan Lisa untuk soalan pertama. Silakan Lisa. Terima kasih Puan Intan. Assalamualaikum Tuan. Saya Nolisa Malia binti Maksyud, pelajar PJJ UEM. Okey, soalan saya. Di dalam laman web rasmi AADK, saya ada terbaca tentang beberapa bahagian perkhidmatan yang disediakan oleh AADK. Antaranya ialah perkhidmatan program pencegahan tempat kerja bebas dadah dan keluarga bebas dadah. Okey, soalan saya, adakah cabaran komunikasi khusus yang sering berlaku semasa Tuan berinteraksi dengan majikan untuk memperkenalkan inisiatif tempat kerja bebas dadah? Cabaran komunikasi khusus yang sering berlaku semasa saya berinteraksi dengan majikan untuk memperkenalkan inisiatif tempat kerja bebas dadah. Okey. Tempat kerja bebas dadah. Okey, ini di bawah sana saya nak mula. Di tempat kerja bebas dadah ni dia di bawah tanggungjawab unit pencegahan lah sebenarnya. Yang berhak lagi menjawabnya ialah unit pencegahan. Tapi insyaAllah saya boleh jawab apa yang saya rasa lah. Saya selalu tekankan kepentingan untuk memulih kesihatan dan fizikal di tempat kerja ni adalah yang terbaik. Tempat kerja ni nombor 2 lah daripada rumah kita. Kalau mood rumah kita pun tak elok, kita mungkin terbawa-bawa mood tu mai ke tempat kerja. So tempat kerja pun kita tak boleh nak perform lah. So dekat situ kepentingan kesihatan mental dan fizikal lah. So apa-apa pun kita kena urus hal rumah tangga kita dulu bagi elok, barulah kita boleh tumpu hal di tempat kerja kita, barulah elok. Bos minta tolong apa pun semua, insyaAllah kita boleh settlekan masalah di tempat kerja lah. Sekiranya terdapat penyalahgunaan dadah yang memberikan kesan berpanjangan dan melibatkan banyak pihak individu, keluarga yang tidak dapat menerima kenyataan bahawa orang yang disayangi ini terlibat dengan gejala dadah. Contohnya kalau di tempat kerja tu kita tengok
kawan kita ni pelik, dia suka tidur ke apa, kita kena pergi tanya dia lah. Apa masalah hang ni, anak hang sakit ke, hang jaga anak demam semalam ke, kan? Okay, dia kata tak ada apa, tak sakit. Kita kena pergi sentiasa berkomunikasi dengan kawan-kawan kita lah. Okay, untuk mengelakkan kawan kita ni ada sifat negatif. Tak tidak disebabkan dadah saja. Mungkin dia ada masalah keluarga, masalah kewangan ke apa, kita kena bantu dia lah. Okay. Selain tu, tempat kerja ni tidak akan dapat dilakukan dengan sepunya lah. Kalau banyak masalah yang tak dapat diselesaikan lah. Okay, bagi saya, contohnya kalau lah kawan-kawan kita terlibat dengan penyalahgunaan dadah, especially apa contohnya masalah kewangan. Okay, kereta dia rosak ke apa, memerlukan modal yang banyak untuk bayar kepada pemen untuk settle masalah kereta dia tu. So kita sebagai kawan-kawan ni kita kena cari inisiatif lah, bagi bantuan kat dia. Kalau kaya boleh bagi duit kat dia kan, bantuan. Kalau tak kaya, kita cari sumber-sumber yang mana dia boleh dapat untuk selesaikan masalah dia lah. Menjawab kau macam tu ke, macam mana kau? Boleh kau setakat lah? Boleh. Menjawab. Boleh, Soalan nombor 2, Lisa. Kod tak faham apa mencelah lah kod. Puan Norisa, Puan Nur Aqilah, Puan Intan, Puan Nurul Natasha, kau ada pendapat kau yang lain kau boleh lah sama-sama kongsi nak macam mana. Boleh, Tuan. Boleh saya teruskan soalan kedua? Okey, boleh Puan. Untuk soalan Kita teruskan dengan soalan kita jam sikit nak. Puan Lisa? Okey, alright. Okey, soalan seterusnya Tuan. Okey, selaku ketua lah di ADK sama tadi Tuan cakap 15 tahun, mesti Tuan dah pernah lalu macam-macam situasi lah. Jadi salah satu situasi yang tak pernah kita jangka itu situasi COVID dulu, yang tak ada siapa pun yang prepare untuk hadapi dia. Maka kita telah lalu zaman tu. Dan Tuan pun selaku ketua unit juga pada masa tu. Macam saya nak tanya sikit lah, macam mana selaku ketua untuk bertindak atas sesuatu sebagai ketua bagi menjalankan tugasan-tugasan penting walaupun semasa COVID melanda pada masa tu. Jadi soalan saya yang pertama Tuan, apakah kesukaran yang paling besar semasa Tuan dikendaki melaksanakan sesuatu tugasan yang melibatkan pasukan Tuan? Pada masa tu COVID sedang melanda. Silakan Tuan. Ni zaman COVID dulu lah. Okay, zaman COVID dulu untuk pengetahuan semua lah. Okay, masa tu saya bertugas di ADK Pendang dan saya tinggal di Jitra sebenarnya. Okay, so jarak perjalanan tu makan masa hampir 40 minit dan dia PKP ni dia melibatkan lain-lain daerah. Saya tinggal di daerah Kubang Bangsu dan saya bertugas di ADK daerah Pendang. So saya punya kesukaran dia first kali saya susah lah untuk kumpulkan staff-staff saya ni untuk bagi maklumat apa yang saya dapat. Okay. Lepas tu saya perlu PM, WhatsApp tak reply. Masa tu saya perlu call pun tak angkat. Saya tak boleh buat apa, saya cari orang yang lebih boleh bagi komit masa tu. So yang mana boleh komit, yang tak boleh komit saya akan call, saya bagi tugasan yang lain lah. Okay, lepas tu capaian internet juga, ada 2-3 orang staff saya tinggal di Kuala Nerang. Seperti yang kita maklum, capaian internet tu susah sikit lah. Okay, so saya pun apa-apa masa tu pihak majikan saya, atasan saya dia bagi arahan melalui WhatsApp. Okay, so kita kena buat macam ni lah. Contoh kita kena buat online macam ni, online meeting selalu semua kan. So masa tu kadang-kadang kita tak expect. Kadang-kadang kita duduk tengah
apa buat kerja lain, tapi bos kata oh okey lagi 5 minit lagi kita nak online. Kita kelang kabut sikit lah macam tu. Mungkin kita tak prepare yang cara elok lah. Okay, so untuk menyiapkan laporan tu, saya terpaksa juga siapkan laporan setakat yang saya termampu lah. Sebab data, semua maklumat ada di dalam komputer masa tu di pejabat lah. So nak tak nak, saya kena buat surat, kena lalu sekatan, 3 sekatan untuk dapatkan maklumat. Kalau dapat, bolehlah settle. Tapi kalau tak dapat, saya berdasarkan individu yang buat laporan masing-masing lah. Setakat yang mereka ingat lah. Macam tu je. Okay, point that. Susah lah. Okey, seterusnya bukan Tasha. Kedua saya, bagaimanakah cara komunikasi yang diamalkan oleh pihak Tuan apabila berinteraksi dengan pekerja yang berlainan bangsa? Contohnya dari segi dialek, penggunaan bahasa. Macam mana tu? Tuan terapkan penggunaan bahasa untuk sampaikan tugas-tugasan dekat berlainan kaum ni? Oh, berlainan kaum. Okay. Dialek beza. dan bahasa lah. Okay. Ha, Okay, dekat sini ADK Kebun Basu kita ada Siam. Ada seorang Siam. So saya rasa tak menjadi masalah sebab kita penjawat awam ni dia kebanyakannya menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan lah. So apa-apa surat menyurat dia kena gunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia lah. So saya sendiri pun bos saya kena lapor ke atas ni dia India. So apa-apa arahan daripada dia pun dia cakap kat saya bahasa Malaysia. Walaupun dia India dia cakap saya bahasa Malaysia. Kalau dia maki saya tak tahulah kan dalam bahasa India tu. Saya tak tahulah. Tapi arahan alhamdulillah setakat lah ni dia bagi bahasa Malaysia lah. So saya dapat faham. So apa-apa pun kalau kita pergi kursus mana-mana pun kalau undang-undang ni dia banyak bahasa Inggeris. So kita translate kan untuk mudah kita fahami lah. So kadang-kadang kita bahasa Malaysia ni kita lebih faham untuk kita dapat selesaikan sesuatu tugasan tu dengan lebih jelas lagi lah. Objektif tu lebih tercapai lah. Okay. Tu guna bahasa Malaysia lah semuanya. diteruskan dengan Akilah. Soalan daripada Akilah. Okey, soalan saya pula adalah Jabatan ADK perlu cekap dan pantas dalam pendekatan sistem dalam menangani pelbagai rintangan. Jadi teknologi yang canggih pasti merupakan cabaran kaki tangan yang perlu dihadapi. Soalan pertama, bagaimana cara sekiranya berlaku perubahan terhadap mana-mana bahagian atau individu, maka ia akan memberi impak terhadap bahagian yang lain. Maksudnya macam kalau orang ni nak naik jawatan ni, naik jawatan baru, so tempat dia tu kosong. Nak. Okay, hak ni pun banyak berlaku lah di bukan di ADK saja, semua di pejabat-pejabat lah. Okay, saya pun banyak mengalami masalah ni. So kita ni, saya lah sebagai penjawat awam, saya kena sentiasa bersiap sedia lah. Arahan jabatan, pertukaran ke, kenaikan pangkat ke. So kita terpaksa kita kena terima lah. So bagi saya pihak saya ni ketua unit. So contohnya kalau anak buah saya ni dinaikkan pangkat atau bertukar di unit lain. So kadang-kadang berlaku kekosongan dekat situ. So tanggungan tugas yang pegawai yang bertukar tu tidak diisi ataupun pegawai yang ditukarkan ke tempat yang baru tu yang dia masuk di unit saya dia tak tahu lagi macam mana kerja pasukan ataupun contohnya pelaporan tu macam mana nak buat nak selesaikan. Okey, dekat situ kita kena mohon khusus lah melalui kursus
Okay, selalunya ADK ni dia akan setiap bulan dia akan ada khusus online ataupun secara fizikal di pusat latihan ADK di Sungai Petani lah. Lepas tu kita pun alhamdulillah lah setakat lah ni pegawai-pegawai yang bertukar mungkin sebulan tu dia tak boleh nak adapt lagi, tapi setelah diberi khusus, diberi latihan dan ada kawan-kawan yang lain dapat bantu untuk menyelesaikan satu tugasan tu, alhamdulillah mereka boleh lah. Sebab kawan kita ni dia dilatih dan sentiasa bersemangat untuk menyelesaikan suatu tugasan yang diberikan lah. Guna ambil yang baik saja. Okay, semoga Puan Akhillah, Puan Natasha, Puan Intan dengan Puan Nolesa berjaya boleh jadi bos saya satu hari nanti. Okay, belajar rajin-rajin, jangan banyak main. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih lah semua. Okey, terima Terima kasih. kasih. Okey, Assalamualaikum.